kena COVID itu, inilah benda yang pertama sekali yang kita rasa macam ada orang, apa M40, T40, T20, B40, ada tak? So basically kita memang daripada dulu, daripada zaman lepas merdeka lagi, kita memang ada digrupkan. Kita memang digrupkan yang mana grup kita ni, grup kita ni sebenarnya, grup kita ni sebenarnya kita ni di bawah golongan grup-grup yang mana? Okey, contohnya kita ada top 20. Top 20 ni maksudnya dalam 100% household, ada household yang digolongkan di bawah T20, ada household yang digolongkan dalam M40 dan ada pula yang digolongkan dalam B40. Apakah dia? Dia tu maksudnya B40, dia ada 4 kategori daripada B1 sampai B4, yang mana kategori B1 ni kalau household ni apa? Isi rumah, betul tak? Isi rumah ni kalau kurang daripada 2,500, anda dikategorikan sebagai B1. B40, B1. Kalau misalnya household income anda 2,500 ke 3,169, kita dikategorikan dalam B2. B3 pula 3,170 hingga 3,969 dan B4 adalah 3,970 ke 4,849. Siapa yang dalam kategori B40? Dan yang paling penting, kita berada di kategori berapa pun tak penting. Yang paling penting sekali, kita ada tak kawan-kawan orang sekeliling kita yang berada dalam golongan B40? Kalau ada, alhamdulillah. Okey, Gina suka. Sebab kita sekarang ni ada platform yang untuk bantu B40 ni untuk jadi T20 mungkin. Okey, so tak salah pun ada kawan-kawan B40. Tak ada masalah. Alright, kalau kita masih B40 pun tak ada masalah juga. Sebab kalau you betul-betul fokus, insyaAllah you daripada B40 mungkin boleh terus lonjak ke T20. We never know. But yang paling penting sekali, you tahu dulu kat mana kedudukan you sekarang. Okay? M40 pula pun dibahagikan kepada 4 kumpulan, iaitu M1, iaitu household income, maksudnya satu rumah, berapa total income? Bukan income kita saja, income husband kita contohnya. Okay, so campur sekali, you punya income adalah 4,850 hingga 5,879. Kategori M2, 5,880 hingga 7,099. M3, 7,110 hingga 8,699. Kalau you dikatakan M4, kayangan sikit, 8,700 ke 10,959. So kat sini ada tak yang berada di kalangan M40? Kalau ada, alhamdulillah. Kalau ada tak orang sekeliling you ada M40? Kalau ada, alhamdulillah juga. Okay, so T20 dia kategorikan kepada 2, iaitu T1 kalau gaji you ataupun household income you adalah 10,960 hingga 15,039, dan kalau you kategori kayangan sangat lah ni, T20, T2 pula adalah antara 15,000 ke atas. Okay, dan Gina yakin ada juga dekat dalam ni yang memang di kalangan kayangan T20, T1 dan T2, dan ada tak orang sekeliling you di kalangan orang-orang ni? InsyaAllah ada. Dan kalau ada, alhamdulillah. Di mana pun kita berada sekarang, alhamdulillah. Di mana pun keadaan orang sekeliling kita sekarang, alhamdulillah. So kalau Gina boleh cakap dengan you, since you dah tahu fakta ni, boleh tak you fikir, sekarang ni you boleh tak kategoriskan customer you pula? You boleh tak kategoriskan you punya contact list pula? You boleh tak kategoriskan? Sebab apa you kena kategoriskan? Next, Gina akan beritahu you kenapa you kena kategoriskan you punya list ni. Okay? So far boleh hadam lagi? Boleh ada? Type sikit. Sebab kadang-kadang kita kena menulis untuk memastikan kita aktif dan waras. Okay? Cuba tekan. Boleh? Alright, boleh Okay. So, ni Gina dah buatkan sedikit research untuk anda supaya anda mudah untuk targetkan market anda. Siapa rasa 100 sebulan tu menyesatkan nafas untuk buat pembayaran? You rasa RM100 sebulan okey tak? Okay? Untuk RM100 sebulan okey tak? Untuk RM280 satu tilam okey tak? Okey. So, you pun dah tahu, sekarang ni kita rupanya ada 3 bahagian, ada 3 kategori, dan siapa you rasa golongan mana yang boleh mampu ambil servis kita ni? You rasa golongan mana yang you rasa you nak target? Golongan yang mana? B40, M40 ataupun T20? Gina nampak NCM Rizal buat tanda wonderlight. 3 T20. Okay. M. Oh, itu bukan wonderlight M terbalik lebih terbalik. Okay, M. Alright, M40. Ada tulis B40. B40. Okay, B40 kita ada pula
ala kawan I ni bila tengok kontak yang ni macam kategori B40 je, tak nak lah jual kat dia, jangan pula macam tu. Tapi yang paling penting sekali, kalau dia tak nak beli, you dah boleh tahu, you boleh recruit dia sebab you boleh bantu dia untuk berikan peluang pula. Okay, so sekarang ni dekat bahagian mana pula? Mengikut median household income by states in Malaysia. So kalau anda berada di bahagian ini adalah sangat-sangat beruntung lah sebab mungkin jiran anda tergolong daripada golongan-golongan ini. Median income kalau dekat wilayah Persekutuan Kuala Lumpur, median income 2019 adalah antara 10,549 untuk household. Maksudnya gabungan gaji antara husband dan wife 10,549. Di Putrajaya 9,983, Selangor 8,210, Labuan 6,726, Johor 6,427, Melaka 6,054, Pulau Pinang 6,169, Terengganu 5,545 dan Negeri Sembilan 5,545 dan Kedah 5,522. Kenapa Gina baca yang negeri-negeri itu je? Sebab bagi Gina, untuk income household 5,000 dan ke atas, insya-Allah mereka mampu untuk bayar bayaran minimum 100 sebulan untuk pastikan diorang boleh buat servis Wonder Clean 2 bulan sekali. Agree ke tak agree? Agree Gina nampak ada ramai yang angguk agree. Kalau rajin tulislah kat situ. Soalan, untuk kuku kita servis both side ke one side sahaja? Kuku apa tu? Boleh tak spesifik sikit? Service both side tu side apa? Okay. So next, district highest median household pula. Kalau anda berada di Kuala Lumpur ataupun siapa yang buat FBX yang boleh buat targeted, ini adalah satu info yang sangat-sangat penting untuk you. Siapa rasa info ni membantu, you boleh screenshot supaya nanti kalau you nak buat targeted untuk buat iklan Wonder Clean, kita punya mattress service ke, Flexi Good Plan ke, sanitation ke, kita kena tengok dulu area mana kita nak target. Okay, I used to do Facebook ads sebelum ni. Jadi ini adalah satu info yang sangat-sangat menarik kalau you faham. Okay, jelas So dah dan screenshot. Okay. So di Kuala Lumpur pula, kalau you dah nak fokus kat Kuala Lumpur pula, kalau siapa yang nak buka booth contohnya, pergilah buka booth kat PJ sebab orang PJ median dia 8,993. Di Sepang, di Gombak, di Hulu Langat, di Kelang, Kulai, Bintulu, Johor, Kuala Langat, Timur Laut, ini semua income dia 6,000 kan ke atas. So you boleh targetkan kawasan-kawasan ni, minta diorang bayar, ambil daripada 8,900 tu 100 je bang untuk penapis air, 100 je bang untuk penapis udara, 100 je bang untuk kita punya sanitation. So 300 ni selamat dah abang punya family daripada insya-Allah benda-benda yang tak elok untuk kesihatan. Jelas tak? So basically tilam bahagian atas sahaja. Okay, so basically you faham tak? Kenapa information ni penting? Sebab Gina nak you nampak peluang. Ada tak orang kiri kanan you, jiran-jiran you yang you rasa dia boleh mampu bayar 100 sebulan? Especially kalau mereka yang memang berada di sini, bagi mereka yang buat FBX, it's okay to have this. And untuk mereka yang buat offline pun, benda ni pun penting. Sebab apa? Kalau you tahu orang mana yang mampu, takkanlah Gina duduk dekat Cyber Jaya tiba-tiba Gina lepak kat PJ pula hari-hari kan? Of course lah orang PJ yang akan lepak dekat PJ. So kalau you buka booth, ke barang kalian untuk you jumpa orang yang berpendapatan begini adalah sangat-sangat besar. Okay? Okay, untuk Malaysian population pula, kita punya population alhamdulillahnya sangat berkembang, yang mana kita akan estimatekan pada tahun 2020 kita punya population akan capai 32.7 million. Alright. So, kita ada 32.7 million tapi dekat household ini bergantung, ini pula nombor ni bukan yang latest tau. Ini kalau tak silap Cina 2011. Census ni diambil pada 2011, household 2011 ialah lebih kurang 6.4 juta. Rasa-rasa household sekarang meningkat ke mengurang? Probably Gina rasa paling logiknya meningkat. Okay, tapi kita apalah, kita ambil 2011 punya 6.4 juta household. Dan kalau secara logik tadi Gina dah terangkan B40, M40, T20, you tahu tak apa 40, 40, 20 tu? Itu adalah pecahan. Maksudnya 40% daripada household rakyat Malaysia adalah daripada B40, 40% adalah M40 dan hanya 20% sahaja di T20. Jelas So basically kalau kita ada 6.4 juta household, kita boleh katakan B40 lebih kurang 2.6 juta household di Malaysia yang kata income dia adalah lebih kurang 4,800 ke bawah. Okay. 2.6 juta pula income dia lebih kurang 11,000 ke bawah. Dan ada 1.3 juta yang income dia kurang daripada lebih daripada 15,000.
Banyak tak 1.3 juta yang ada lebih 15,000? You rasa kita dah capture tak this particular group? Dan ada tak peluang untuk kita capture this particular group? Kalau kita kata, sekarang ni kalau you nampak Gina punya ni, let's aim untuk 30 subscription. Kenapa Gina kata 30 subscription? Gina akan terangkan selepas ini. Tapi Gina nak you hadam data ni betul-betul. Kalau Gina kata nampak tak dekat line merah tu? Line merah tu Gina kata, Gina sebagai seorang seller, Gina tak nak tengok langsung pun B40. I don't want to look at them pun sebab Gina rasa kalau gaji diorang kurang daripada 4,800 nak minta untuk diorang bayar 300 sebulan, dah lah nak kena bayar penapis air lagi, penapis udara lagi, nak kena bayar pula 100 lagi, mungkin diorang reluctant. So Gina kata Gina tak nak usik pun, Gina tak nak pun offer dekat B40. Jelas tak? Kalau Gina jumpa B40, Gina tak nak offer beli ni, Gina nak suruh dia jadi agent supaya dia jadi M40. Contoh, Gina dah exclude dah B40 daripada Gina punya list. Contohnya So Gina cuma ada M40 dan T20 je untuk Gina aim. Untuk Gina nak jual kita punya sanitation ataupun mattress cleaning ni. Hanya dua golongan ni saja, M40 dan T20. Sebab apa? Satu, diorang ada capacity untuk buat pembayaran. Dan secondly, normally lifestyle mereka berbeza yang mana mereka mementingkan kebersihan dan mereka amat mementingkan kesihatan. Contoh, Gina hanya fokus kepada M40 dan T20. Jelas Jelas tak? Janganlah fikir Gina kata, alah apa Gina ni bias lah, tak nak pun jual kat B40. Janganlah macam tu, bukan Gina tak nak jual. Tapi kita tak boleh jual semua benda tu kat semua orang. Kita mesti ada target market. Tapi kalau B40 tu datang nak beli kat Gina, Gina jual juga. Faham tak? Cuma you sebagai seorang seller, you kena ada targeted market. Siapa market yang you nak target secara majority? So katakanlah Gina pilih M40 dan T20. So total ni kalau you ikutkan, Gina ada lebih kurang 3.7 million orang untuk Gina cover. 3.7 million untuk company kita cover contohnya. Okay? Kuku sendiri pun dah ada targeted market lebih kurang 3.7 million. Let's say dia nak target household 3.7 je. Sekarang ni tahu tak berapa customer kita? Siapa yang tahu berapa lebih kurang customer kuku sekarang? Kalau yang drive tu boleh buka video. Kalau yang bernaib tu boleh type. Korang ada lagi tak ni? Lebih kurang 1 juta. Betul? 1 juta. Kita baru ada customer 1 juta. Tapi kita punya target market adalah lebih kurang 3.7 juta lagi. Ada lagi 2.7 juta lagi yang belum di-tag. Nampak tak peluang tu, betapa besarnya peluang kita? Dan the best thing is dalam household 2.7 juta ada 3 tilam pula. Banyak tau. Banyak sangat. Okey, cari 2 juta lagi. Betul, ada 2 juta lagi. Alright, katalah company kita lah sebagai kuku secara overall parents company, diorang target 3.7 juta. Kita pula sebagai anak ni, cucu cicit diorang ni nak target berapa juta pula. Katakanlah Gina kata, untuk kita nak target company, dia target M40 dia ambil 5% je setiap bulan. 5%, untuk T20 dia ambil 10% sebab T20 ni dia ada capacity untuk buat pembayaran kan. So 10%. So total kita ambil 15% je lah setiap bulan. Dan kita pula sebagai NE sebagai NE berapa persen kita nak ambil? Katakanlah Gina kata untuk M40 untuk orang golongan yang gaji dia kurang daripada 11,000 tadi, Gina ambil 10% je ataupun 1% je, 0.01% je daripada total tu pun Gina dah dapat 10 orang. Dekat MT20 pula yang gaji lebih daripada 10,000 pun Gina dah dapat lebih kurang 20 orang kalau Gina ambil 0.02%. You rasa 0.01% dan 0.02% ni you boleh capture tak? Kalau you boleh capture, maksudnya you mampu untuk buat subscription ataupun penjualan minimum 30 sebulan. Sekarang ni kita nampak tak sebenarnya kalau kita tengok market tu sangat-sangat besar. Sekarang ni bergantung kepada kita approach diorang ke tidak. Kita educate diorang ke tidak. Kita beritahu tak diorang. Itu isu dia. Jangan kata customer kita tak ada orang. Sebenarnya kita ada banyak orang di luar sana. Cuma persoalan dia sama ada kita dapat approach diorang ke tidak. Jelas Jadi boleh tak kat sini kita letakkan dekat dalam minda kita minimum kita nak capture untuk market Wonder Clean, untuk kita punya sanitation dan juga mattress ni adalah lebih kurang 30 sebulan. Okey ke 30 sebulan ke terlampau sikit? Cuba tulis apa yang you rasa. 30 ni Gina ni alah macam over sangat lah, macam mencapai langit sangat lah.
buatlah 3 sebulan. Boleh tak 30? Sebab 30 bagi Gina hanya 0.03% je daripada available market yang sekarang ni tengah tunggu untuk dapat servis kita. Okay? Jelas So, ingat tak berapa kita target setiap bulan? Tulis kat situ. Gina doakan siapa yang tulis kat ruangan chat ni, berapa yang dia target setiap bulan tu, Allah mudahkan dia untuk dapatkan target dia tu. Sebab antara salah satu cara untuk kita dapat apa yang kita nak, antaranya adalah dengan menulis berapa yang kita nak. Siapa nak 10-20 tu, ini dah tak dengar ni Gina cakap ni. Ni bertindak degil ni. Tulislah banyak sikit. Ni ramai-ramai. 140 orang nak tolong doakan you punya target ni. Bukan senang. Mana tahu antara ramai-ramai ni, dialah yang selalu bangun tahajud, dia suka bersedekah. Dia doa pun Allah makbulkan. Faham tak? So you jangan takut untuk letak you punya target. Alright? Sebab dengan keberanian you letak target, itulah bermulanya tindakan you. Kalau you letak 10, insyaAllah tindakan you akan land to 5. Macam tu. You kena aim big tau. Aim big, okay? Kita sama-sama aim big. Sebab ada banyak ni. Golongan T20 tu. Lee tu. Tak ada siapa lagi approach dia tu. Tu kayangan T20 T2 tu. Faham tak? Ada banyak antara kita dalam 140 ni pun. Ada banyak capacity T. Semua ni M40 T20 I believe. Okay? Okay. Amin. Kita doakan supaya yang target tu dapat. Okay, so next, Flexi Good Plan. Apa yang bestnya pasal Flexi Good Plan? Kita punya commission pun agak tinggi kalau you tengok, okay? So basically untuk NE, you akan dapat 15% untuk first month commission. Untuk passive, you pernah terfikir tak NE ada passive? Kalau looking back, waktu Gina nak dekat kuku dulu, Gina nak jadi NM tau baru dapat passive. And because of that passive lah, alhamdulillahnya, I able to change my lifestyle. I able to improve my lifestyle. And alhamdulillah daripada M20 ke T20. Faham tak? So because of that passive income, thanks to Kuku for giving us this platform. Tapi yang paling best sekali, yang paling mengerikan dan menyeronokkan sekali adalah tahun ini NE tak perlu jadi NM pun dah dapat passive income. Can you imagine as an agent you don't need to be even an NM pun dah boleh dapat passive income. Dan you tahu dah kalau you nampak hidup-hidup NCM yang you tengok, NMU yang you tengok dah banyak berubah. You bayangkan sekarang ni hidup you pun dah ada peluang untuk berubah dengan passive income. Sebab passive income 5% adalah banyak sebenarnya. Ingatlah 5% je. Jangan underestimate the power of passive income tau. Kalau nak tahu pasal passive income, nanti kita buat session lain, okay? Alright, so ingat ni NM 6%, 3% passive income. Okay. Sekarang Gina dah buat kira-kira dah untuk you semua. Siapa NE kat sini? Tulis I, Gina nak tengok siapa NE. Gina, kalau ramai NE, Gina akan terangkan lebih detail berkenaan dengan NE. Dan mungkin juga dengan percakapan passive income ni. Siapa NE? I. Oh, tak ramai NE. Kalau NM, tulis you. Sebab Gina nak bezakan. Ni NM, you. Ada seorang you daripada beribu-ribu NE ni. Dia juga you dan I. You dan I, you dan I. Jadilah we. We sama-sama dapat passive income. Okay. So kalau sebelum ni you je dapat passive income. Sekarang ni I pun nak passive income. Cakap macam tu dekat NMU. Okay. Jangan ingat you NM je boleh dapat passive income. I pun sekarang ni dah boleh dapat passive income. Okay. Untuk yang I tadi. Yang I tadi untuk passive income. You bayang Gina tak nak cakap banyak. Simple je passive income ni. Lagi banyak you jual, lagi banyak passive income tu. Okay? Passive income adalah satu income yang you dapat setiap kali customer tu buat pembayaran. Dan bila ramai buat customer buat pembayaran, lagi banyaklah passive income you. Itu paling penting. Passive income ni bukanlah satu income yang kalau you tak buat kerja, tiba-tiba you dapat income. Tak. Maksudnya passive income ni adalah income yang you dapat selepas you bekerja keras untuk pastikan you dapat a lot of sales daripada situ. Dan you boleh pastikan customer tu buat pembayaran secara elok setiap bulan. Dan barulah you dapat passive income yang banyak. Jelas Itu konsep passive income. Passive income maksudnya bukan you passive tau. Passive, untuk dapat passive income, you kena extra aktif. Alright? So, apakah kita punya target? Of course, kita nak target passive income yang sangat banyak. Kenapa Gina kata 30 tadi? Sebab dengan 30 subscription untuk Flexi Good Plan, contohnya yang 100. Kenapa Gina kata 100? Kenapa Gina tak cakap 60? Sebab RM100 lebih untung untuk customer. You bayangkan untuk RM60, customer good dah untuk RM60 ni. Tapi Gina nak lagi good untuk my customer. Sebab kalau dia pakai RM20 sebulan, dia kena dapat servis tu setiap 4 bulan.
Tapi kalau misalnya dia buat RM100, dia akan dapat servis setiap 2 bulan. You rasa customer suka tunggu tak 4 bulan? Untuk Gina sendiri, terus terang Gina tak sabar. But I'm okay with 2 months. Sebab bulan ni Gina buat, bulan depan Gina bayar, bulan lagi satu Gina dah boleh buat. Faham tak? So gap tu tak begitu lama. So Gina kata, okay 100 ni adalah yang terbaik bagi Gina. Dan bagi you macam mana? Kalau you rasa 60 yang terbaik, then teruskan. Tapi bagi Gina, 100 yang terbaik untuk customer and of course for my passive income tu. So kita tengok yang kat bahagian sini yang dekat 30 flexi plan tu Bulan 1 sampai bulan ke-12 you akan dapat passive income regardless. Kalau you NE you akan dapat passive income 5% kan. So kata kalau you ambil yang 100 ni. Okay. 100 ni you dapat setiap bulan kalau you buat 30 subscription you akan dapat 150. Maksudnya 5% daripada 100 adalah RM5. 5 kali 30 adalah RM150. Maksudnya kenaikan gaji you setiap bulan adalah RM150. Siapa yang dah pernah bekerja, Gina rasa you faham apakah kehebatannya. Sebab kalau you makan gaji you bekerja, selalunya kenaikan gaji you adalah setiap tahun. Tapi dengan adanya passive income, kenaikan gaji you adalah setiap bulan. Rasa-rasa you lebih prefer kenaikan gaji setiap tahun ke setiap bulan? Kalau boleh, kita nak kenaikan gaji setiap hari. Okay. Faham tak? Itu konsep dia. Kalau nak kaya, of course lah kita nak tamak haloba kan. Macam tu. So basically kita kata kita buat 30, okay? 30, kalau you kira, setiap bulan you buat 30, dan customer-customer tu akan buat pembayaran. Dan kalau diam tak diam, you akan nampak accumulated ataupun jumlah passive income terkumpul yang you akan dapat selepas 12 bulan adalah RM11,700. Maksudnya daripada bulan sekarang, bulan hari ni, you buat 30 subscription, setiap bulan you maintain 30 minimum. Nanti 12 bulan akan datang you akan tengok you punya passive income dah mencapai RM11,700. Siapa yang pernah terbayang you dapat passive income RM11,700 walaupun you buat secara agent sahaja ataupun you jadi star NE sahaja? Jelas tak? Korang okey ni? Gina dah kembang tekak dah ni, duk cakap tak minum air ni. Korang okey tak? Tak bernafas bercakap ni. Ke masih terkesima dengan passive income? Okey Kak Gina. Nampak tak? Nampak tak RM11,700 tu? Korang dalam pejam mata kan? Pejam mata, ya Allah. Ni bulan berapa Bulan 11 kan? Kita ambil lah bulan 12. Nanti bulan 12 you tengok account you RM11,700. Walaupun mungkin lah kalau ibu-ibu mungkin waktu tu dalam pantang tak larat nak buat sales kan, tiba-tiba masih ada RM11,700 masuk. Faham tak? Faham tak? Bestnya passive income ni. Macam tu. Kan kadang-kadang kita tak tahu, kita kan bukan NM kan, kita adalah agent rakyat marhain lah. Rakyat marhain, siapa nak jadi rakyat marhain lama-lama kan. So you agent, jadi agent kita tahu income you berdasarkan sales setiap bulan, betul tak? Sebab you tak ada passive income, you berdasarkan sales. Katakanlah tiba-tiba you tak sihat ataupun tiba-tiba you tak dapat nak fokus bulan itu untuk dapatkan sales you, untuk dapatkan active income you. Tiba-tiba 10 hari bulan dapatlah kosong. Sebab tak ada sales. Tapi katakanlah kalau daripada sekarang you dah buat kumpul passive income you, bila tibanya masa itu, tiba-tiba you dapat masuk juga RM11,700. Happy tak? Itulah kelebihan passive income. Sebab itulah kalau kita tengok kan peluang ni, Mr. Ho buatkan peluang ni, inilah sebenarnya peluang yang kalau kita tengok Mr. Ho do explore-nya benda-benda bisnes baru ni, bagi pula passive income sebenarnya untuk siapa? Untuk kesenangan kita bersama. Nampak tak? Kalau nampak, tulis kat situ, senyum sikit, buat smiley. Sebab itu rezeki. Rezeki tahu, tiba-tiba you bayang 11 hari bulan dapat RM11,700. Bulan lepas tak dapat pun sale apa-apa sebab waktu tu tengah dalam pantang. Kenapa tiba-tiba dapat RM11,700? Oh, kerja keras saya 12 bulan lepas. Saya dah dapat. Okay. Jelas Okay, jelas. So next. Ini NE. Meh tengok NM pula. NM dia lagi tayangan. Okay. Sebab tu kita suruh semua orang jadi NM. Sebab apa? Untuk NM, untuk NE mungkin you dapat buat 30. Betul tak? Dan semua orang nak passive income RM11,700 dan kita katakan grup kita, jom kita mula kumpul passive income. Kak Gina kata boleh dapat RM11,700, jom kita buat 30 subscription sebulan. So itu satu NM. Katakanlah kalau Gina NM, takkan Gina nak encourage satu NE je buat dapat RM11,700. Mesti Gina nak lebih ramai NE yang boleh dapat passive income RM11,700. Betul ke betul?
Kan? Kita ada 1 NM tak ada 1 NE. Normally 1 NM dia akan ada 10 NE yang boleh buat 30 subscription mungkin. So katakanlah 1 NM boleh buat minimum. Kalau dia ada 10 buat 30 dia dah ada 300. Katakanlah kita ambil 100 je untuk NM. Okay. Untuk NM, kalau tim dia dapat buat 100 subscription sahaja untuk yang RM100 sebulan, passive income dia diam tak diam, insya-Allah selepas 12 bulan adalah RM23,400. Ini tak masuk lagi passive dia yang ada sekarang dekat Kuku. Ini baru Wonder Clean sahaja. Sebab NM rata-rata passive dia dah ada dah dekat Kuku. RM5,000, RM6,000, RM7,000, RM8,000, ada RM50,000, RM70,000, RM80,000. Kan dah ada. Ini tambahan gula-gula ekstra yang Kuku bagi untuk NM kita yang dapat buat 100 subscription sebulan yang berharga RM100,000. Rasa-rasa possible tak? Kaya tak NM kita? Sebab tu Gina kata NM kita ni yang kayangan T20. T20 berapa? Gaji 10,000 ke atas, 11,000 ke atas. Yang 15,000 ke atas dah masuk T2. Passive je dah 23,400. Maksudnya kalau hari ni you masuk dengan B40, you teruskan dengan jadi manager dengan dapat 100 subscription, insya-Allah tahun depan 12 bulan akan datang you dah jadi T20 kategori T2. Yang mana income you lebih daripada 15,000 dah boleh dah jadi antara yang T20 tadi. Best tak? Siapa nak jadi T20? Tulis kat situ. Saya nak jadi T20. I want to be T20. T20 is my dream. T20. Best tau jadi T20. You can do a lot of things. You can help a lot of people with untuk jadi bila adanya duit. Okay? So, siapa nak jadi T20 tadi? Kita nak aminkan juga. Kita doakan supaya siapa yang betul-betul berusaha, insya-Allah dia akan dapat 23,400 ni 12 bulan akan datang selepas dia fokus betul-betul dekat kita punya home care flexi good plan. Saya nak jadi T20. Amin. Okay, so to get 30, Gina kata tadi nak buat 30, senang lah kan? Tu siapa pula nak approach, kawan saya semua B40 Gina. Jangan risau, B40 pun tak apa, kita bagi peluang. Kalau B40 takkan semua orang pun kawan B40 je, mesti dia ada M40, mesti dia kenal orang T20, takkanlah makcik dia pun B40, ada sepupu dia T20, adalah orang lain semua M40, faham tak? Maksudnya, kalaupun kita ni B40, kita ada juga kawan-kawannya T20, macam kita sekarang, kalau kita kata kita T20, ada kawan kita yang M40, ada kawan kita yang B40. Kalau B40 pula ada je kawan kita yang M40, faham tak? So basically kita yang perlu kita nak bertindak. Kalau kita nak, katakanlah kita nak close rate, you kena tengok closing rate you. Kalau you closing rate you 10%, normally Gina akan ambil 10% sebab closing rate, satu you dah tahu produk, second you dah tahu dah semua all the details, takkanlah 10% kalau orang tanya you tak boleh close, faham tak? So kalau you kata 10%, tapi ada seorang pula dia kata, alamak Gina, saya ni bukan kata apa, kalau jumpa orang 10 orang, satu je close, 10% lah tu. Kalau jumpa 10 orang, 0.5 tak close Gina, jumpa 10 orang tak close, jumpa 20 orang baru close, maksudnya closing rate you 5%, faham tak? Gina, saya jumpa 100 orang, satu pun tak close, yang tu 0.01%. Bergantung. Maksudnya, lagi kurang you punya potential rate, lagi banyaklah orang yang you kena jumpa. Kalau you hebat sikit Gina, I ni bukan nak kata apalah, I jumpa 10 orang, insyaAllah 4 Gina close. Jumpa 10, 4 close. Maksudnya closing rate you 40%. Oh, power tu. Bagus. Itu kita nak. Kalau nak, tolong register sebagai agent cepat-cepat kalau jumpa orang macam tu. Jumpa 10 orang, boleh close 4. Jual lah apa benda pun. Faham tak? Itu yang you nak. So basically closing rate yang tinggi. Macam mana nak dapatkan closing rate yang tinggi? You kena yakin dengan produk, you kena belajar produk, you kena tahu luar dalam pasal produk. Itu yang penting. Benda yang untuk meningkatkan closing rate you adalah ilmu. Okay? So kalau katakanlah 10%, rata-rata 10%, Gina yakin semua ni 10%. Katakanlah you nak dapat 30, berapa you kena approach? You kena approach 300 orang sahaja. 300 orang sahaja setiap bulan. Adakah itu banyak? Untuk dapat income yang banyak, Gina rasa tak banyak. Okay? Kalau you kata you nak kena approach 300 contact sebulan, you kata kalau you kena buat by 20 days, 30 kali 20 days sehari, you cuma boleh approach 15 orang je. Sekarang ni siapa ada handphone? Cuba buka handphone you. Okay? Buka handphone you tengok dekat bahagian phone book tu, you rasa-rasa ada lebih 300 orang tak dalam phone book? Rata-rata yang Gina tahulah kan, rata-rata orang yang ada kontak dalam phone book ni rata-rata lebih daripada 1,000 orang, 2,000 orang. Especially orang sales, you ada database, lagilah best. Buka je phone tu, you dah tahu dah you ada berapa orang kat situ.
you nak approach 300 je sebulan, 20 hari. So satu hari 15 je. Jangan double standard. Yang penting you kena approach dia. Tak kira lah musuh you ke, kawan baik you ke, you punya makcik yang you paling tak suka ke, you kena approach dia. Tugas you adalah approach orang. Kadang-kadang makcik kita yang paling mengannoykan tu lah yang beli dengan kita. Faham tak? Alright, so jangan abaikan dia. So kita nak buka kontak tu, kita nak approach. Itu cara online. Kalau you bagi flyers, siapa yang dah ada flyers Wonderclick? Rata-rata tak ada flyers Wonderclick, which is sangat-sangat rugi. You jumpa orang nak pergi kedai bagi flyers, tinggalkan flyers kat kedai, chop nama you, kalau customer nak dia ambil. Faham tak? You kena ada inisiatif. Pastikan flyers tu bertebaran. Lagi banyak flyers you yang bertebaran, lagi besarlah potensi you untuk reach flyers tu reach dekat orang yang betul, lagi besarlah potensi you untuk orang contact you. Ini nak 30 subscription, bagi flyers 100, bagi pula dekat mana? Dekat tempat yang tak tahu apa benda. Faham tak? So you kena pastikan you approach as many as possible. So kalau you rasa macam you tak cukup contact you pergi pula dekat online, pergi pula bagi flyer. So banyakkan potensi untuk pastikan semua orang you dapat reach. Apa nak blast pula? Ni contoh ayat lah. Gina ni mungkinlah ayat ni ayat biasa-biasa je, tapi ini untuk idea saja. I believe you guys lagi boleh buat ayat yang lagi power, faham? So basically ini adalah sekadar idea. Kalau nak boleh ambil, kalau dan improvisekan dan jadikan dia lebih cantik. Contoh, Assalamualaikum. Mungkin kalau bukan Muslim cakaplah selamat tengah hari, hai apa khabar, saya Rajina daripada Kuku. Just nak inform yang Kuku ada keluarkan servis baru untuk cuci tilam. Cuci tilam ni bagus untuk pastikan tilam kita lebih bersih dan boleh hilangkan hama dan kutu bahaya untuk kesihatan. Kalau ada family members atau kawan-kawan yang berminat, boleh inform saya ya. Terima kasih. Ada jangan lupa save nombor saya, save sebagai Rajina Kuku. Contoh. Okay, so basically ini ada ayat. You bagi ayat ni kepada 15 kontak you sehari. You rasa boleh tak buat tu? Siapa rasa boleh buat? Okeylah Gina, I nak contact, I nak blast satu benda ni. Kalau you buat betul-betul, trust me, tak sampai 10 minit pun sebenarnya. Unless you menaip satu-satu. Yang macam lambat pula tu kan. So kalau you ada template ni sebenarnya, you dah boleh bagi dekat blast. Setiap hari you tengah lepak pagi tu, you blast 10. Tengah hari kan, lepas lunch kan, you blast 10. Faham tak? So sehari sebenarnya kalau beritahu Gina, kalau masa yang sangat minimum pun, minimum you boleh blast kepada 30 orang. Lepas you blast apa pula nak buat, sebab kita kena pastikan betul-betul kita nak 30 sebulan kan. Dan lepas blast call lah pula. Oh dia tak reply WhatsApp aku. Assalamualaikum Cik Nora. Tadi saya Rajina dari Kuku. Tadi saya ada hantar WhatsApp, tak tahulah dapat ke tak. Sorry ganggu ya, jawab. Saya rasa macam rugi pula kalau tak beritahu kat Puan pasal servis baru ni. Puan ada dapat tak? Kalau Puan ada dapat, Alhamdulillah. Kalau tak dapat, saya boleh resign semula. Ataupun Puan free tak? Saya nak cakap sikit berkenaan servis baru ni. Cuci tilam. Tilam ada tak Puan? Contoh. Itu adalah contoh ayat. Lepas dah blast, call lah pula. Sebab kita kan full time dekat Kuku ni. Kita kan full time nak jadi T20. Jadi kita kena buat benda yang you tak pernah buat. Kalau you tak pernah call, you start to call. Kalau you tak pernah blast, you start to blast. Boleh? Siapa janji nak buat? Tulis tu janji. Saya janji. Okay? Lepas tu contoh je lah, you bagilah gambar yang menarik sikit. Ni gambar contoh je, okay? Last minute buat pula tu. You letaklah gambar muka you ke. Gina syaratkan untuk poster, you letak muka you sekali supaya orang tu ingat you. Okay? Lepas tu tulislah, jangan lupa pecah kaca, pecah gelas. Dah baca jangan tak balas. Contoh kan? So customer suka this kind of thing, alright? So basically, lepas you dah bagi ni, Gina rasa next question yang you need to ask, sama ada kita nak grab tak opportunity atau kita nak bagi orang lain yang buat. You bayangkan hari ini session kita ada 100, lebih kurang 132 yang menonton. You adalah salah seorang dia. Kalau you tak buat, ada 131 lagi yang mungkin buat. So sekarang ni you nak buat ke ataupun you nak bagi peluang dekat yang lain yang buat. Sebab portion customer tu sama. So sama ada you nak buat ataupun you nak bagi orang lain buat. Kemudian nothing is more expensive than a missed opportunity. If somebody offers you an amazing opportunity but you are not sure you can do it, say yes dulu. Then learn how to do it later. Adakah ini opportunity? Opportunity. Adakah ini peluang? Ini peluang. Nak miss ke tak nak miss? Ataupun kata, macam mana nak jual tilam? Aku tak pernah pun jual tilam. Selama ni jual udara. Macam mana nak jual tilam pula ni? Say yes dulu. Say yes. Then only you tahu, find out cara macam nak buat pula. Boleh ke boleh? Boleh? Dan so far itu sahajalah Gina punya session untuk hari ini. So